Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainul Aiman Berosli 050093. InsyaAllah hari ini akan membentangkan bagi subjek Ahadith Ahkam kod khusus QSI 24302 iaitu mengenai hadis berkaitan dengan lalat. Baik, bersama dengan saya juga seorang ahli kumpulan iaitu Tengku Saidul Khalid bin Tengku Osman dengan nombor metrinya 050082. Baiklah, kita melihat kepada hadis Nabi SAW. Okey, hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahhu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaklah ia mencelupkannya ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya kerana pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat juga penawar. Baik, kita melihat seterusnya kepada biodata perawi sahabat. Jadi, perawi sahabat di situ ialah Abu Hurairah. Tarikh lahirnya pada tahun 19 sebelum Hijriah dan nama beliau sebelum memeluk Islam ada pendapat yang masyhur mengatakan adalah Abdusi Syam. Sedangkan nama Islamnya iaitu Abdul Rahman ataupun dengan kunyahnya Abu Hurairah, yakni penggemar kucing. Baik, beliau memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah berangkat menuju ke Khaybar. Abu Hurairah juga seorang antara perawi sahabat yang sangat banyak meriwayatkan hadis sehingga 5,374 buah hadis. Baik, itu adalah serba sedikit biodata perawi sahabat dan seterusnya kita melihat kepada Gharib al-Hadis. Okay, Gharib al-Hadis ada dua perkataan di sini iaitu falyaghmishu, iaitu maksudnya berdasarkan pada huruf fa, iaitu pada perkataan falyaghmishu kita memahami bahawa Nabi SAW memerintahkan kita agar bersegera merendahkan lalat ke dalam minuman atau makanan. Baik, yang seterusnya Gharib al-Hadis yang kedua ialah az-zubabu. Maksudnya ialah lalat adalah satu makhluk istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama, lalat tidak termasuk dalam perkara yang najis. Jadi tidak salah untuk kita merendamkannya ke dalam minuman yang telah dia hinggap sebelum itu. Okey, itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah saya Tengku Saidul Khalid bin Tengku Osman 050082 akan menyambung pembentangan ini dengan subtopiknya yang berjudul Fiqh Al-Hadis, yang mana terdapat keterangan lanjut tentang hukum-hukum tentang hadis yang telah diberikan. Jadi bahawa setiap haiwan yang tidak mempunyai nafas cair, iaitu dengan makna kata lain, ia tidak mempunyai darah yang mengalir seperti lalat kerbau, lebah dan labah-labah, hukumnya adalah tidak najis, hukumnya tidak najis jika mereka mati di dalamnya, iaitu mati dalam sesuatu yang berair atau keras. Ini adalah kiasannya juga bagi lalat lah. Kerana lalat tidak menjadikan sesuatu yang apabila ianya mati di dalamnya sebagai najis. Kerana apa? Kerana lalat itu tidak mempunyai darah. Oleh itu, apa yang terdapat dalam keterangan ini
tidak menjadikan air itu najis jika lalat mati di dalamnya. Ia merupakan ijma' ulama yang berpendapat punca najis adalah darah yang mengalir dari dalam haiwan apabila haiwan tersebut mati. Okey. Jika seekor lalat jatuh ke dalam makanan atau minuman, hendaklah lalat itu dicelup ke dalamnya kemudian dibuang supaya keluar daripadanya sebagaimana telah keluarnya penyakit. Ubat itu menyembuhkan penyakit dan apa yang terkandung dalamnya. Begitu juga mengeluarkan racun yang terkandung dalamnya. Kedengarannya seperti tidak logik ya. Tetapi sebahagian daripada mereka yang mempelajari ilmu perubatan mempersoalkan keputusan ini tanpa mendalaminya sebenarnya lah. Jadi mereka membantah dengan berpendapat bahawa lalat membawa kuman penyakit dan menularkannya kepada orang yang sihat kerana ia adalah salah satu cara penyebaran wabak. Dan didapati semua ini berpunca daripada kedangkalan dalam penyelidikan saintifik dalam bidang perubatan dan lemahnya iman, juga kepercayaan pada perawi hadis dan imam-imam hadis yang boleh dipercayai. Bahkan mungkin kerana kemunafikan yang ada dalam hati mereka itu yang menyebarkan pendapat ini untuk memfitnah hadis Nabi SAW. Sebenarnya penyelidikan perubatan pada zaman dahulu dan moden ini telah membuktikan bahawa lalat membawa penyakit pada salah satu sayapnya. Manakala pada sayap yang lainnya lalat itu membawa penawar. Syekh As-San'ani telah menjelaskan tentang perubatan kuno. Beliau berkata adalah diketahui bahawa lalat itu sememangnya mempunyai kuasa toksik. Seperti yang ditunjukkan oleh bengkak dan gatal-gatal yang berlaku akibat gigitannya. Dan ia seperti senjata. Kemudian Imam As-San'ani, Syekh As-San'ani berkata lagi, disambung, lebih dari seorang doktor telah menyebut bahawa sengatan kalajengking dan tebuan, jika ianya dihinggap lalat, jelas bermanfaat dan menenangkan mereka. Dan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai bahan penyembuh dalamnya. Dalam era moden telah jelas melalui penyelidikan bahawa lalat ni mengandungi penawar untuk kuman yang dipanggil Bacteriotex yang menentang kaum dan rembesan berbahaya. Malah menganggap kehadiran bahan ini dalam lalat sebagai penjelasan untuk kelangsungan hidup walaupun melekat. Kuman berbahaya kepadanya. Ia juga didapati bahawa hinggapan lalat mempunyai kesan ke atas kesembuhan atau penyembuhan luka dengan melihat mereka yang cedera dalam perang besar. Jadi itu adalah antara hukum ataupun rahsia-rahsia yang terdapat dalam hadis yang telah ditugaskan kepada kami. Jadi antara nilai-nilai pendidikan dan pengajaran lah bagi subjek ini ataupun bagi hadis ini sebenarnya sudah menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim untuk meneliti terlebih dahulu setiap perkabaran yang telah sampai kepada kita sebagaimana diwajibkan Muslim untuk menuntut ilmu. Hal ini kerana pendidikan dan penelitian yang mendalam tentang hadis-hadis Rasulullah SAW mampu menghindarkan kita daripada terpesong dalam memahami kehidupan dan istinbat hukum sesuatu hadis. Ia juga mampu membawa kita kepada penyelesaian dalam mencari suatu penawar bagi penyakit sebagaimana yang telah diterangkan dan telah disebutkan dalam hadis tersebut. Kesimpulannya, hadis-hadis Nabi SAW ini bukan sahaja mampu menyelamatkan kita daripada jalan yang terpesong dalam mengenal Allah, bahkan ianya juga layak dijadikan sebagai pegangan kerana terkandung dalamnya cara-cara perubatan yang berkesan dan telah dibuktikan oleh penyelidikan perubatan di zaman moden ini. Jadi
sampai di sini sajalah pembentangan dari kami berdua. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang buruk terkurang itu dari kami sendiri. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.